Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik 5.0 berkaitan dengan kekeluargaan dan kita akan memfokuskan berkaitan perkahwinan. Maksudnya perkahwinan ni berada dalam topik kekeluargaan. So dalam keluarga ada proses perkahwinan. So kita akan mengetahui tujuan perkahwinan, sebab apa kita perlu berkahwin. Dan kedua, kita akan mengaplikasikan cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga. Contohnya bila ada kes kematian ibu ataupun bapa, kes perceraian antara ibu dan bapa lah. Kemudian yang ketiga, kita akan menilai peranan individu dalam kekeluargaan yang keluarga nukleus, keluarga kembangan atau keluarga tunggal. So kita ada 3 jenis kekeluargaan lah. Iaitu yang pertama adalah keluarga nukleus, keluarga kembangan dan yang ketiga adalah keluarga tunggal. Okey, apa itu perkahwinan? Kita tahu perkahwinan itu melibatkan lelaki dan perempuan. Okey, iaitu perkahwinan merupakan satu ikatan sah yang menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan. Tak kiralah agama Islam ke, Kristian ke, India ke, Chinese, Buddha dan sebagainya lah. So dia mempunyai ikatan yang sah untuk menghalalkan antara lelaki dan perempuan. So kita akan panggil itu adalah perkahwinan yang sah. Jadi perkahwinan merupakan satu detik indah dalam kehidupan manusia. Okey, selalunya perkahwinan ini adalah menjadi momen-momen yang manis dalam kehidupan manusia sama ada lelaki dan perempuan. Antara faedah perkahwinan ialah dapat membentuk sebuah institusi kekeluargaan. So bila kita ada ikatan perkahwinan, kalau diberi rezeki kita akan mempunyai anak, seorang, dua dan sebagainya. So semua agama menggalakkan perkahwinan macam saya cakap tadi. Semua agama menggalakkan perkahwinan bagi mengelakkan terjadinya perbuatan yang tidak bermoral seperti seks bebas. So kalau dalam Islam kita mewajibkan untuk ikatan yang sah lah. Jadi bila perkahwinan yang halal, kita dapat mengelakkan benda yang tidak berfaedah seperti seks bebas dan sebagainya, perkara yang negatif. Kita akan mengelakkan daripada fitnah dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita tujuan perkahwinan. Jadi tujuan perkahwinan ialah upacara yang membolehkan seseorang lelaki dan seseorang perempuan tinggal bersama untuk jangka masa yang lama dengan mempunyai anak. That's why kita kalau kawan ataupun makcik ataupun orang-orang yang berkahwin, selalunya kita akan mengucapkan dia benda-benda yang manis lah. Selamat pengantin baru sampai ke anak cucu sehingga ke liang lahat dan sebagainya, hingga kematian, hingga matilah dan sebagainya lah. Jadi perkahwinan ini disahkan melalui undang-undang ataupun peraturan. So dalam Islam, undang-undang ni akad nikah lah. Jadi perkahwinan akan membentuk keluarga baharu dalam masyarakat. Jadi bila kita berkahwin, kita akan mengembangkan kita punya masyarakat. Kemudian perkahwinan akan mengesahkan ayah kepada anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. Jika diberi rezeki, maka anak itu akan dilahirkan dan ayah itu akan mengesahkanlah yang dilahirkan oleh seorang wanita. Perkahwinan juga dapat mewujudkan pertalian antara keluarga lelaki dan perempuan. Contohnya pertalian silaturahim lah antara keluarga lelaki yang mempunyai keluarga yang asing dan keluarga yang wanita yang asing. Kemudian bila bertemu, dia akan mengeratkan silaturahim. So kita akan bertambah lagi lah keluarga, bagi banyak keluarga. Jadi saya dah terangkan tadi, keluarga itu terdiri daripada 3 jenis, iaitu keluarga nukleus, keluarga tunggal dan keluarga kembangan. Okey, untuk keluarga nukleus ini, keluarga nukleus adalah keluarga yang terdiri daripada ibu bapa, ibu dan bapa lah, anak kandung ataupun anak angkat. Jadi ada 3 orang. Ibu, bapa, lagi satu adalah anak kandung ataupun anak angkat. Maksudnya dalam keluarga ini adalah 3 orang sahaja
kita panggil keluarga nukleus. 3 orang iaitu ibu, bapa dan anak kandung, sama ada lelaki atau perempuan, ataupun anak angkat atau antara lelaki ataupun perempuan, dan tinggal serumah. Maksudnya dalam satu rumah ni kita ada ibu, kita ada ayah dan kita ada anak seorang. Kita panggil sebagai keluarga nukleus. Keluarga ini juga terdiri daripada seorang suami, seorang isteri dan seorang anak, macam saya terangkan tadi. Okey. Kemudian keluarga tunggal. Apa itu keluarga tunggal? Keluarga tunggal terjadi jika ibu ataupun bapa tidak lagi tinggal bersama akibat penceraian ataupun kematian. Okey, kalau kes ini selalunya, kalau keluarga tunggal selalunya bila kes ini dia bila berlakunya kes penceraian, anak dia akan pergi tinggal bersama nenek dia, atuk dia, sama juga macam kes kematian. Kadang-kadang saya bagi contoh, kadang bila ada kematian mak, ayah dia terpaksa pergi bekerja, jadi dia akan duduk dengan makcik dia ke, nenek dia ke, atuk dia itulah. Okey. Kemudian keluarga kembangan ialah beberapa keluarga nukleus yang tinggal serumah. Selain itu, keluarga ini terdiri daripada seorang suami, seorang isteri, anak, ibu bapa dan adik-beradik. Maksudnya duduk beramai-ramai lah. Yang terdiri daripada suami maksudnya lelaki, seorang isteri, perempuan yang mempunyai pertalian perkahwinan, anak, ibu bapa maksudnya ibu bapa terdiri daripada suami punya ibu ataupun bapa, sama juga seorang isteri, ibu bapa dan adik-beradik. Selalunya masyarakat kita banyak macam keluarga kembangan ni lah. Terutama di kawasan kampung ni banyak keluarga kembangan. Kita mengamalkan keluarga kembangan. Akibat banyak akibat-akibat je lah. Okey. Kemudian setiap keluarga anda mungkin datang daripada keluarga nukleus, keluarga kembangan ataupun keluarga tunggal. Terdapat pelbagai ragam dan perwatakan ahli dalam keluarga. Walaupun terdapat pelbagai ragam, anda mempunyai peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga. Apakah peranan anda sebagai seorang anak? Okey, sebagai seorang anak kita kena patuhi kepada orang tua kita, sama ada ibu atau bapa, makcik-makcik kita, tok kita, nenek kita, abang kita, kakak kita. Okey? Sebagai seorang anak juga kita kena berdisiplin, melakukan kerja-kerja rumah yang ibu ataupun ayah kita suruh. Okey, banyak lagi yang perlu kita patuhi lah. Dan kita sebagai seorang anak yang sekarang awak sebagai seorang murid tingkatan 1, awak kena menjalankan tanggungjawab awak sebagai seorang pelajar. Awak kena masuk kelas PDPR walaupun ibu dan bapa awak bekerja di pagi hari sampai petang. Awak kena melaksanakan tanggungjawab untuk masuk kelas PDPR. Okey, sekarang kita tengok nilai kasih sayang terhadap keluarga. Kita tengok situasi kat sini. Ahlik berasa sedih setelah kematian ibu bapanya. Mungkin kes kemalangan ke ataupun kes aksiden ke. Okay, dalam situasi sekarang akibat COVID pun ibu bapa dia boleh meninggal. Jadi dia memberontak kerana terpaksa tinggal bersama dengan datuk dan nenek serta ibu saudara dan bapa saudaranya. Selalunya kes macam bila ada kita panggil yatim piatu disebabkan kematian ibu dan bapa secara tiba-tiba. Selalunya kes ini kita akan anak-anak ni akan duduk dengan bersama nenek ataupun atuk dia, ataupun kalau nenek dan atuk dia sudah tiada, selalunya dia akan ikut ibu saudara ataupun bapa saudara lah. Kemudian suatu hari Ahlik ditangkap oleh polis kerana berada di pusat permainan pada waktu sekolah. Okey, macam kes-kes ini banyaknya berlaku bila ibu dan bapa dia telah meninggal, dia duduk dengan nenek ataupun atuk dia ataupun makcik dia. Dia mulalah memberontak, dia duduk pergi ponten sekolah, dia pergi pusat hiburan, pusat permainan, dia tak pergi sekolah, dia tipu. Kadang dia pakai baju sekolah pagi-pagi, kita pergi, kemudian dia melencong ke tempat lain. Kemudian apakah peranan ahli keluarga untuk membantu Ahlik untuk mengelak diri daripada terlibat dalam gejala sosial dengan lebih serius? Okay. So benda ni kalau kita nampak dah mula merebak, so kita kena ambil satu pendekatan yang drastik.
Okey. Kau tengok situasi kat sini. Okey. Bila atuk dan nenek dia pergi ke balai polis, kemudian atuk nenek memaafkan Ahlik tadi dan berjanji tidak menjadi seorang yang benda yang tidak menjadi tidak lagi melakukan perkara tersebut, dan dia berjanji untuk menjadi seorang cucu yang baik. Kemudian yang kes kedua di kanan ini gambar raja di mana dia duduk makcik dia. Makcik dia beringatkan dia untuk belajar rajin-rajin. Okey. Dengan janji-janji yang telah dia janji bersama mendiang ibu ataupun arwah ibu dia. Kemudian sepupu sepapak juga boleh memberi kata-kata semangat. Okey, mengajak beliau benda-benda yang bermanfaat. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini. Sebagai seorang peranan datuk dan nenek dia, perlulah memberi nasihat kepada Ahlik, kemudian menunjukkan kasih sayang kepada Ahlik, kemudian mengambil berat tentang Ahlik, sama ada mengambil berat ni pergi sekolah ke tak, balik sekolah tu tanya pula ada kerja sekolah ke tak. Jangan mempedulikan dia, jangan membiarkan dia sorang-sorang, sebab dia memerlukan kasih sayang daripada seorang. Contoh kat dalam kes ini, dia memerlukan kasih sayang daripada atuk dan nenek dia. Kemudian peranan makcik saudara juga perlu memberi perhatian kepada beliau. Kemudian tidak membezakan kasih sayang antara anak dia sendiri dengan anak menakan dia lah. Kemudian memberi sokongan emosi, selalu memberi kata-kata semangat kepada beliau. Kemudian peranan sepupu juga. Okey, peranan sepupu perlu memainkan peranan dia memberi tumpuan sepenuhnya belajar. Maksudnya sepupu ni mengajak dia sepenuhnya untuk belajar, dan sepupu banyak membimbing dan membantu Ahlik dalam pelajaran. Kemudian akhirnya awak tengok ni hasil keputusan dia daripada peranan sepupu, peranan keluarga saudara, mak saudara dia, daripada peranan atuk dan nenek dia, maka Ahlik berjayalah menjadi pelajar cemerlang, dan kejayaan ini disebabkan dia dapat menangani masalah emosi. Kemudian nyatakan kepentingan sokongan keluarga dalam mengatasi masalah emosi dan gejala sosial. Banyaklah kepentingannya, okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya gejala-gejala yang tidak berfaedah. Okey. Banyak-banyak kita punya kepentingan. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Nanti awak boleh rujuk dalam WhatsApp tugasan yang awak perlu lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.